Semua orang maklum. Ada satu benda yang ada pada setiap orang. Benda ini, biar siapa pun, bila pun, macam mana keadaan pun, di mana-mana pun, perkara ini akan menjadi topik yang paling utama, tapi orang sentiasa rahsiakan benda tu. Yang mana semua orang akan berkenan dengan benda tu. Baik lelaki ataupun perempuan. Dan benda inilah menjadi tonggak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu akhlak yang baik. Sebab itu dalam agama, 3 pokok utama akidah syariah akhlak mesti kena mengaji. Bagaimana adab kita dengan mak bapak kita, begitulah juga adab kita dengan mak bapak mertua kita. Bagaimana adab kita dengan kawan dan saudara-saudara kita, begitulah adab kita dengan kawan pasangan kita dan saudara-saudara dia. Sebab hukum Allah dia mesti macam tu. Dia mesti macam tu. Dia tak akan pergi macam tu, dia tak akan pergi macam tu. Dia macam tu. Sebab itu hari ini saya suka perkataan, jangan suasana yang membentuk kita. Biarlah hukum Allah yang membentuk kita. Biar hukum Allah yang membentuk kita. Jangan suasana yang membentuk kita. Kita hari ini, orang semua pakat suka K-pop. Hari ini semua orang pakat suka K-pop. Orang semua pakat suka Jepun. Semua orang pakat suka Jepun. Hari ini orang semua pakat suka Mak Saleh. Semua pakat suka Mak Saleh. Seolah-olah suasana yang membentuk kita. Hukum Allah sudah habis dah, hilang entah ke mana. Hukum haram, kita kena tanam. Maafkan saya. Memang ada benda yang kita buat. Contoh, merokok. Contoh, pornografi. Contoh, apa lagi? Bercinta, keluar dating. Kita buat. Tapi mesti ada dalam kepala otak kita. Benda-benda itu adalah hukumnya haram. Bila kita buat, taubat. Buat, taubat. Jangan buat benda tu macam lifestyle. Dia tak ada apa. Dia bentuk aku sebab semua orang hari ni lepak dengan awet. Aku pun lepak dengan awet. No hal, yang ni tak ada masalah. Agama tak kata apa. So, bila lama-lama kita buat perangai macam tu, dia akan bagi kita hanyut. Jadi, untuk saya nak bagi tahu, nak ambil hati seorang perempuan, nak ambil hati seorang lelaki, kriteria dia sama, iaitu akhlak yang baik. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, mudah aja Allah kata, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla." Apa sambungan dia? "Wa ma khalaqadz dzakara wal..." Lelaki perempuan tak sama, Allah cakap. "Inna sa'yakum la syatta." Apa tugas dan tanggungjawab lelaki perempuan tak sama. Akhlak baik seorang lelaki ada yang sama, ada yang tak sama dengan perempuan. Contoh, untuk misalnya, untuk nak buka pintu kereta, misalnya, kalau dalam hadis, tolong orang naik kenderaan. Tolong orang naik kenderaan itu adalah sedekah. Untuk nak buka pintu kereta. Lelaki perempuan boleh buat. Tapi yang biasa akan buat adalah orang lelaki. Itu akhlak dia. Masak, makan, minum. Memang orang lelaki boleh masak. Memang hari ni semua orang bincang meluah benda ni. Betul? Memang lelaki perempuan boleh buat. Tapi akhlaknya, isteri yang akan buat. Orang perempuan yang akan buat. Maafkan saya Ustaz Anip. Ustaz Berut. Saya cakap sekali lagi dah. Apa kami sembang bukan untuk patah balik 2008 masa zaman kami bercinta apa semua, bukan kami nak patah balik itu. Sebab tu Ustaz Anik Abang tadi, apa kita nak buat, nombor dah bertukar apa, benda tu akan berlaku hari-hari. So saya nak sebut dekat sini, saya nak bagi tahu kata, hari ni budaya hidup sangat tidak sihat. Please control your lifestyle abang kakak. Bukan pada bercinta tadi, saya tak mau sentuh yang tu. Saya nak bagi tahu kata, hari ni semua orang berlagak macam ada duit sedangkan mereka tak ada duit. Hari ni semua orang tak mau minum kopi-kopi kat kedai mamak saya. Kalau mau semua yang barista punya, kopi satu cawan pun sampai RM8, RM13. Kami yang kerja yang ada duit pun tak sanggup pun nak buat lagu tu. Lifestyle macam tu.
Akhirnya dia membentuk kita yang macam mana? Dia akan bawa kita jadi bentuk orang-orang yang akan tidak mudah untuk appreciate yang disebutkan sebagai mal, harta yang ada di keliling kita itu. Sebab nanti bila dah berkeluarga, macam Ustaz Hanif sebut tadi, dia akan ada masa. Sebut tak tadi? Sebut masa. Yang kedua, dia sebut dah tadi, anak bini. 3, keuangan, harta. Hari ni cuba buka paper, semua orang akan bincang pasal ekonomi. Hari ni pun orang bincang pasal GST, orang akan bincang lagi pasal apa nama? Berapa jumlah pelajar-pelajar dan orang-orang muda dan orang yang baru bekerja yang jatuh kepada level muflis dan bankrupt. Hari ni semua orang bincang. Paper last 3 hari. Paper last 3 hari. Hari Rabu. New Straits Time. Dia bawa keluar dekat muka surat depan sekali. Saya tangkap gambar. Masa saya duk baca, saya tangkap gambar. Dia tulis apa dekat situ? 928,000 orang. 928,000 orang sudah dideklarkan sebagai muflis. Umur dia daripada umur 25 sampai umur 35. Because of lifestyle. Pasal, tengok saya betul-betul. Abang kakak, tengok saya betul-betul. Saya yakin, hampa tahu bila aku cakap, aku bukan cakap untuk nak bagi hampa takut, aku bukan cakap untuk nak bagi hampa rasa cemah. Aku cakap ni sebab nak bagi hampa, tengok sini, nampak. Apa dia? Sebab kita ni terlalu banyak sangat dengan benda Allah ni. Saya baru pakai handphone 2 bulan. Saya berhenti pakai handphone 5 tahun. Saya baru pakai handphone 2 bulan. Ni dia baru tanya tadi, Aidun, bilang pakai handphone sebab saya buka lampu suluh tadi. Aku pun terlupa kata dia tak tahu. Kita hari-hari kita akan tengok benda ni. Kita akan scroll. Ini dah jadi tasbih baru, nampak? Tasbih baru, nampak? Zikir, nampak? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini tasbih baru. Kita akan scroll. Bila kita scroll, ingat dalam Al-Quran ada perkataan Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Quran adalah panduan akhir zaman. Dia mesti jadi panduan kita. Mesti benda yang ada dalam dia tak akan lari dengan kehidupan kita. Salah satu benda yang ada dalam surah Al-Hujurat, Hujurat maknanya bilik. Bilik kalau secara umum, sebab ini paper yang saya bentang, masa paper saya bentang berkaitan dengan surah Al-Hujurat, berkaitan dengan ini. Sekarang saya dengan Ustaz Fairuz, dengan Ustaz Hanif, kita ada ruang dia. Kalau saya nak rapat pun untuk sekadar kerusi. Saya tak boleh rapat kaki duduk atas Fairuz. Sebab itu dia ada ruang bilik dia. Dia ada ruang bilik dia. Kalau kita nak sembang pun kita tak akan sembang dekat macam tu. Dia ada ruang bilik dia. Sebab tu Al-Hujurat, Allah bagi kepada kita. Kalau kita masuk detail lagi dalam, secara logiknya, semua orang akan balik nanti dalam bilik masing-masing, di atas katil yang membentuk ruang masing-masing, semua akan duduk dengan benda macam ni. So benda ni akan torture kita lama-lama dengan lifestyle. Berapa ramai orang perempuan yang ada hari ini, tiap-tiap hari menghina diri sendiri. Disebabkan tengok gambar perempuan cantik yang ada dalam ni. Berapa ramai orang lelaki yang ada hari ni yang rasa cara hidup dia duk pergi semayang 5 waktu, cara dia duk basahkan diri dengan wuduk itu satu lifestyle yang tak berguna. Sebab tengok orang-orang yang mana duk pergi gym yang tak payah duk jaga waktu semayang dan sebagainya, duk dye rambut dan sebagainya. Dia bentuk kita. Sebab itu poin yang paling penting Nabi sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu abang dan kakak nak mengambil hati, nak mengurat, jadilah orang yang berakhlak baik. Dan tak boleh belajar akhlak dengan cara kita tengok TV dan sebagainya. Nak belajar akhlak mesti kena baca kitab yang menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ada nakai, saya sebut, kita ada nakai kita, saya ada nakai saya. Kita ada jahat, kita ada sangka buruk sikit, kita ada, semua perangai itu kita ada. Abang, kakak, kita tengok orang perempuan, tengok kawan ni kita syok, tengok kawan ni kita syok, kawan ni kita syok, dan menjadi kebiasaan. Maafkan saya Ustaz Hanif, kita akan rasa seronok kalau kita dapat duduk lelaki dan perempuan sembang, makan sama dia, akan jadi rasa syok. Kalau dengan lelaki-lelaki saja pun kita akan syok, tapi kita akan nak sembang berkaitan dengan orang perempuan, kita akan nak sembang tentang bentuk badan orang perempuan. Orang perempuan pun kalau nak sembang pun sama-sama mereka akan sembang pasal orang lelaki, sembang pasal mana, macam mana dia ni dah boleh ada janggut dah, dulu tak pernah ada janggut lah ni. Dia akan sembang benda-benda macam tu. Betul saya abang. Tapi semua itu akan dikontrol. Ingat perkataan Ustaz Hanif sebut tadi.
Dia ada batasannya. Nak kontrol adalah dengan akhlak kita tadi. Sebab itu tak akan ada budak-budak perempuan yang mudah-mudah sahaja posting gambar dia dengan pungkok dia dan sebagainya di dalam gambar-gambar macam ni. Kemudian bagi tahu kat semua orang, tolonglah jangan kecam saya ni orang yang baik. Macam mana saya nak sangka kamu orang baik? Kamu dengan mudahnya menunjukkan buah dada kamu, punggung kamu, lelaki dengan mudahnya menunjukkan punggung kamu kepada orang perempuan secara umum dalam Facebook, dalam Instagram. Macam mana kita nak assume kata you ni orang baik lah. Dan yang paling sangat dahsyat, orang-orang yang berperwatakan agama pula dipandang. Ni semua nak menunjuk-nunjuk lah. Habis yang tadi itu semua jangan kecam. Hak yang ni semua nak menunjuk-nunjuk. Kita seolah-olah didilute pemikiran kita untuk jadi macam tu. Jangan. Kamu semua adalah pemuda-pemuda yang ada agama. Tidak ada orang yang lebih tinggi akhlak daripada kamu. Kamu deserve untuk dapat jodoh yang baik. Kamu deserve untuk dapat keluarga yang bagus. Kamu deserve. Mana ada Allah tulis dalam mana-mana kitab yang mengatakan budak-budak yang belajar politeknik semua tak deserve benda tu. Kamu deserve untuk dapat benda tu. Jadi, poin yang paling simple, nak tangkap, tak boleh bagi poin banyak-banyak. Fak satu ya. Apa dia? Jaga akhlak. Kamu akhlak cantik, mak mertua kamu berkenan kat kamu, isteri atau bakal isteri kamu akan berkenan dekat kamu dan dia akan berterusan sampai bila-bila. Anak kamu akan berkenan dekat kamu seperti mana Nabi, para sahabat, bila orang tengok je orang berkenan dengan mereka semua. Wallahu alam. Saya harap yang tu menjawab persoalan tadi. Boleh Ustaz Fairul? Boleh? Wallahu alam.